Assalamualaikum, bertemu kembali dalam siri Sembang M&M. Saya Mimi Saleh dan ini Mak Hajah Rahmah Saad. Mak, untuk minggu ni cukup ke kita punya bahan keperluan dapur? Cukup, Cukup cukup, cukup. So macam kita selalu berbelanja setiap 15 hari kan? dalam Ataupun apabila mak tengok sayur, hmm, sayur dengan telur dah habis. Dan mak cakap lah, oh, barang dah habis. itu makanan ruji kita ke Mak ya? Mak Sayurnya saya bila tengok sayur dah habis, kemudian telur dah habis, tu maknanya tanda stok kena tambah lah. Kena tambah lah. Maknanya kita boleh macam makan telur pun okey lah kan. Telur Boleh. kicap kan. So macam Mak macam mana cara Mak plankan menu untuk katalah seminggu ke 2 minggu tu macam mana Sebab Mak yang selalu masak, Mak yang suka masak. Yalah, kita punya menu tu kita nak belanja tu kita ikut dia ada dua lah. Satu, sama ada kita nak belanja dulu baru kita buat menu, ataupun kita buat menu dulu, ataupun Kita rancang menunya lah. dulu. Yang mak ni selalunya ikut barang yang beli dulu lah. Dan barang yang beli dulu ni memang sama je setiap bulan, memang sama kan. Dan bajet dia lebih kurang dalam RM150 lah untuk 15 hari kan. Itu anggaran kalau tak beli beras kan Mak kan? Kalau tak beli beras. Dia ada yang yang pentingnya macam beras, gula, apa lagi, Milo Abah, susu Abah kan. Ya, Abah saya minum Milo sahaja setiap hari. Susu. Dan Jadi roti. kalau dan roti, kalau benda-benda ni kita tak beli, dia bajet dia kurang sikit lah, dalam RM100 macam tu kan. Jadi untuk 2 minggu tu bagi kita cukup 2 ekor ayam. Ya, betul. 2 ekor ayam. Ikan tu bukan penting lah. Kalau suka nak beli ikan, belilah kan. Dan mak selalunya letak, pasal bila balik pasar je mak yang susun semua makanan ni. Semua mak letakkan dalam satu bekas tu 5-6 ketul ayam lah, dalam satu bekas polystyrene tu kan. Letak dalam tu. Dan dia cukup untuk satu minggu punya bajet lah, dalam 7. Jadi kalau mak tengok dia punya itu dah tak ada, dia punya bekas-bekas ayam ni dah habis kan, mak kata standby untuk pergi pasar lah. Jadi mak tak masukkan bekas ayam ni ataupun ikan ni dalam satu tupperware yang besar kan, dalam bekas yang besar. Masuk dalam individual lah untuk sekali masak. Kalau rasa ramai tu hari datang, ada tetamu datang, ambil lah 2 kontainer lah. Macam tu lah. Tapi ada standby pula benda yang lain. Kalau misalnya ayam dah habis, kemudian belum cukup 15 hari, dan barang-barang lagi pun lain-lain pun ada. Telur ada. Telur ada, ikan bilis ada. Telur tu macam ayam tak jadi lah Mak kan. Ayam juga. Ayam yang belum jadi. Telur tu. Dia cekor ayam tu kalau. Betul. Satu telur sama satu ekor ayam. Macam-macam boleh buat. Dengan telur tu buat kari telur lah, sambal telur, sambal kicap, telur. Telur goreng. Apa yang poach egg. Kalau pagi-pagi sarapan buat scramble egg. Jadi kalau ada basic ni tak kebulus. Telur tu boleh dipelbagaikan menu dia Mak kan. Lebih daripada 10 menu lah boleh buat. Bagi mak yang betul itu, mak tulis status dalam Facebook juga kan. Kita tak payah kecoh-kecoh sangat. Sebab yang basic yang mesti ada, selain daripada yang yang lain, gula, garam tu ada. Tapi yang basic yang mesti ada hari-hari di rumah kita tu kentang, bawang kan, bawang putih tu optional lah, bawang merah mesti ada cili kan. Kita nak buat sambal mesti ada cili api Mak cili api. Mesti ada apa lagi yang basic, yang kalau kata ke ayam dah habis kita masih ada kentang. Kentang pun boleh buat macam-macam kalau. Buat kentang goreng bercili, buat berkedil kan. Buat berkedil, dan lagi satu yang di samping tu yang perlu juga ada di rumah ni, mihun kering. Kalau itu semua pengganti nasi lah Mak kan. Kalau kata ada tamu datang ke, kita boleh rendam ni lah, rendam.
Lepas tu Muni tahu macam bihun tu dia senang. Macam kalau nasi, kita dah nak fikir lauknya. So kalau katalah paling kurang satu lauk pun mungkin ayam goreng ataupun telur goreng lah kan. Katalah itu paling macam malas nak masak lah. Tapi kalau bihun tu senang, tak payah fikir apalah. Bihun je, yang lain-lain rencah apa yang ada dalam peti ais lah kan. Jadi walaupun benda ni di dapur kan, dan kita yang kontrol dapur tu, kita kena plan juga kat lu. Betul. Tak boleh kata kita pergi, kadang-kadang mak pergi supermarket kan, mak sekarang dah jarang pergilah. Mak tengok orang ni tukang pergi supermarket. Ya Allah, banyak macam-macam benda kita boleh tengok lah. Kita boleh jeling dalam dia punya apa tu yang stroller, apa nama tu, trolley tu kita, stroller anak kecil mak. Kita tengok dalam trolley tu dah tua ni banyak dia punya ni kat lu. Dia punya apa, datang perkataan-perkataan lain. Kita nak cakap lain tapi terkeluar cakap lain kan. Yelah, vocabulary pembedaran kata banyak sangat kan. Dia pun campur dalam tu. Jadi apa tu, dalam troli tu kita tengok, ya Allah, macam-macam serba nikah dalam tu, keropok lah, keripik lah, inilah itulah. Jadi benda ni bukan, iyalah boleh lah kita sekarang ni melatih diri kita untuk merancang keuangan keluarga kan. Walaupun kita duit banyak kan, kita ada income tiap-tiap bulan, tapi kita kena make sure bahawa perbelanjaan kita tu kita rancang. Betul. Macam Muni, kalau Muni, sebab saya pergi ke pasar lah kan, pergi supermarket je. Jadi macam mak cakap tadi, setiap 2 minggu kita macam restock lah, tambah barang. Jadi memang saya tahu, memang setiap kali beli 2 ekor ayam. Cara saya minta ayam tu, saya minta dia potong 16. Orang selalu potong 12 kan, saya potong 16. Sebab saya dapati bila kita potong 12 pun dia macam saiz dia besar sangat kan. Jadi kita potong 16. Saya potong 16 ayam sedang. Jadi kalau 2 ekor dah dapat 32 ketul. Jadi senang, bila lebih kurang lah kita dah boleh budget. So kalau 32 ketul, letak dalam satu kontainer tu 5 ke 6. So dah dapat 5 ke 6 kontainer, cukup untuk seminggu. Katalah kalau tiap-tiap hari makan ayam lah kan, cukup. So macam kami tak tiap-tiap hari makan ayam lah, kami selang-selang. Itu yang ngam-ngam memang 2 minggu. Macam beras, sebab kami kat rumah jarang-jarang juga, sebab kami 3 orang je makan nasi kan. 3 orang 3 cawan tu je, half. Tak sampai mak, tak sampai tu lah. Memang tak habis. Besok pagi buat nasi goreng. Jadi kalau tengok mak selalu status buat nasi goreng. So jadi kalau beras tu memang sebulan sekali lah, mungkin sebulan sekali. Tapi bihun memang setiap kali kami pergi pasar memang kami beli, sama ada 1 paket ataupun 2 paket. Jadi kadang-kadang sebab budak-budak, kami ada budak-budak kat rumah, jadi senang dia macam sekali masak untuk budak-budak sekali. Telur memang kita beli 1 papan. Range harga, so macam saya pun dah boleh agak, macam adik saya dia dah tahu dekat tempat mana tempat yang murah kan. So range harga, kita beli grade A terus, maknanya saiz yang besar. Jangan cimat dah beli yang kecil. Jangan kecil. Bila kecil dia kena banyak biji telur lah pula kan. Jadi kita terus beli yang grade A yang saiz besar. Itu ranging kadang-kadang harga dia murah. Anggaran RM10 ke paling mahal pun maybe RM13. 1 papan 30 biji. Itu boleh tahan 12 maknanya 2 minggu. Boleh tahan 2 minggu. Lagi apa yang kita yang sayur, yang kalau kita beli sayur, saya memang pesan lah. Saya kata untuk minggu pertama tu kita boleh beli yang berdaun lah, macam sawi ke sawi, kobis panjang kan. Kobis panjang okey sikit. Sawi, kacang panjang macam tu kan. Dia layu dan cepat busuk lah. So saya pesan dengan anak-anak jangan beli sayur. Kalau nak beli tauge ke, kita kena masak, kena fikir nak masak hari tu. Jangan kata tak boleh simpan sebab dia akan busuk. Ya, kita beli sayur yang keras. Misalnya bendir selalu beli kan. Bendir, kacang buncis, apa tu lagi, carrot. Kalau kita nak beli ni pun kita beli kobis. Kobis, tapi bukan bukan bulat bukan kobis Cina. Kobis bulat.
Itu Jadi yang ini tahan lama lah. tahan lama. Sayur yang tahan Ah. yang tahan lama. Mm-mm. Kemudian lagi satu, sayur-sayur ni boleh dipelbagaikan. Ah. Kan kita nak buat kari boleh dengan carrot, katalah kalau kentang tak ada dengan carrot. Lagi yang kita boleh pelbagaikan, carrot, kubis, boleh buat coleslaw, boleh buat kerabu, boleh buat salad. Campur suun tau. Suun pun kita selalu standby. Ada lagi kita rendamkan suun ni, kita campur dengan serai, dengan cili api, dengan bawang, dengan apa tu lah, dengan carrot kan, kita boleh buat ini. Itu sebab cili api kena ada. Cuka dah habis kalau nak kena beli. Mak selalu sempat ingatkan. Garam mana mak garam? Garam ada. Saya selalu pesan kat mak benda yang macam katalah garam kan. Kita pakai sikit saja, tapi bila tak ada, tak ada. So saya selalu pesan kat mak, garam tu kita beli, kita dah nampak tinggal separuh, beli. Terus beli, tak payah macam tunggu habis, tak payah. Minyak pun macam tu. Kalau tinggal satu paket je, terus beli. Jadi kita tak adalah tunggu sampai habis baru nak beli. Selalunya saya beli minyak paket saya tak beli minyak botol, saya beli minyak paket. Selalu setiap kali saya pergi tu, saya beli 2 paket saya beli. Jadi macam kita tak tahu kadang tetamu datang ke apa kan yang memerlukan minyak yang banyak, jadi saya beli. Jadi memang kalau ke pasar raya tu dah boleh agak-agak lah harga saya pergi pasar raya tu. Kalau tak beli beras, RM150. Dia RM150. Kalau beli beras, dia akan jadi RM200. Bajet tu lah, bajet duitnya. Lepas tu, kalau hari biasa memang kita tahulah 2 ekor ayam, bihun, sayur-sayur tahan lama tadi tu kan. Cili api mesti ada, bawang merah mesti ada. Antara bawang merah dengan bawang Holland mana yang mak suka? Beli bawang Holland. Bawang Holland ni dia manis. Kalau kita masak tu dia lebih sedap lah. Dan dia juga boleh goreng tau. Goreng celup tepung. Goreng. Bagi resepi sekali. Goreng celup goreng potong bulat-bulat. Bawang Holland ni lepas tu celup tepung. Tepung tu tepung gandum campur dengan tepung jagung sikit lah, atau tepung ubi. Celup. Boleh juga campur bendir. Bendir potong serong-serong tu celup. Saya dulu selalu celup buat tu cauliflower tu. Cauliflower, lagi satu yang hijau tu apa nama? Bayam. Bukan. Yang macam kauli tu tapi dia hijau tu. Macam brokoli. Oh, okay. Brokoli. Brokoli pun sedap juga. Kacang buncis pun sedap juga goreng ni. Goreng goreng tepung ni. So kita boleh bendanya kita beli basic tak banyak kan. Tapi kita boleh mempelbagaikan menu lah. Menu tu bagi sedap. Betul. Sebab kadang-kadang bila kita dah macam saya selalu pergi pasar. Lepas tu kalau kat rumah tu memang kira dah boleh tahulah kita makan apa. Dia macam sangat predictable lah. Mesti ada ayam. Sekali-sekala kalau tekak teringin, jadi kita belilah spaghetti. Beli sos tomato kan, dengan daging kisar. Tapi itu bila sekali-sekala. Maknanya bukan selalu lah. Itu bukan keperluan kat lu. Itu kehendak, keinginan kan. Dia bukan keperluan. Maknanya itu optional. Kalau kita bajet tak cukup, yang tu kita tak perlu, tak apa kan. Selalu macam tu lah. Kami bajet memang dalam setiap kali pergi tu RM150. Kalau dapat usaha RM150 ke bawah lagi bagus lah. Pat on the shoulder sebab berjaya menahan diri pergi pasar untuk tidak beli barang-barang yang tak sepatutnya lah. Jadi macam kalau kita ni, kalau semua pelanggan macam kita ni, kalau tak apa laku supermarket ni kan. Dia antara dua. Satu, kita jimat ke, ada orang kata kedekut. Mak kata tak, kita jimat kan, kita bukan kita kedekut. Ataupun mak kita guna satu lagi perkataan, kita ni berhemah. Berhemah. Maknanya kita tak membazir, kita beli dengar macam baca skrip je. Kita yalah kadang-kadang membezakan. Bila kita kata jimat, kita macam berkira-kira kan. Tapi sebenarnya kita berhemah. Maknanya kita beli ikut keperluan. Kan sekali-sekala kita tak adalah kata kita nak ikat perut ke tak. Pipi Muni masih tak turun-turun kan. Jadi
kami tak diikat perut kan. Cuma kita berhemah dalam berbelanja. Maknanya kita beli, kita utamakan keperluan. So begitu juga berhemah semasa masak tu. Kita ada 3 orang aja kan. Tak perlulah kita masak banyak kan. Kita ikut cukup-cukup lah. Betul. Cukup-cukup kita nak makan kan. Dan kita nak makan ni pun kalau kita tak suka, kalau majoriti tak suka benda tu, misalnya kata kita masak kari kan, kita tengok selalu tak habis je kari tu kan. Kita buat masak yang orang suka. Misalnya mak tengok selalu kalau laku buat ayam panggang. Mak cerita laku macam buat restoran pula kat rumah ni. Ayam panggang ni simple je. Bubur bawang putih, ketuk-ketuk je bawang putih dah tu, cincang-cincang. Lepas tu gaul dengan ayam, masuk kicap, bubur gula sikit, bubur lada lah ni apa, serbuk lada hitam, bawang ni apa, serbuk kayu manis. Lepas tu perap lah. Perap biar macam kita buat pagi ni, kita buat kan, kita perap. Kita biar situ. Pasal dia kalau dah bubur, kalau kita dah marinate, dia tak busuk. Nanti nak makan kan, masuk dalam oven je. Masuk dalam oven je, buka dia punya kepanasan dia, dah tinggal. Sebabnya bila kita kata berhemah tu bermula daripada berbelanja sehingga kepada food preparation lah, persediaan makanan tu sendiri. Maknanya kita kalau katalah bawang tu tak perlulah pakai semua, pakai separuh. Maknanya pagi nak buat nasi goreng pakai separuh, malam boleh pakai separuh lagi. Tu sebab mak selalu pesan kan, kalau beli bawang tu janganlah beli yang besar tu, beli yang kecil je, yang kita boleh guna sebiji tu sekali kan. Betul. Jadi itu semua kita kena kira kan. Kalau beli yalah, kalau kata bawang lah especially, bawang besar tu jangan beli yang besar sangat. Kalau besar sangat ni kita kena belah dua dan kita simpan. Kadang kita dah lupa kan. Jadi kita pakai satu. Dan sebelum kita nak belanja pun, nak belanja yang stok baru punya, check dalam peti ais tu semua. Apa yang keluarkan semua, apa-apa dalam peti ais tu, tengok apa ada sikit, timun ada sikit, carrot ada sikit, cili api ada sikit lagi ni. Tu keluarkan semua, empty, kosongkan peti ais untuk datang stok baru. Yang sikit-sikit ni pun boleh jadi resipi baru kalau. Itu macam buat kerabu ke kan. Itulah. Kita kadang-kadang kita seronok juga duduk kita menguruskan dapur ni kan. Jadi janganlah kata kalau orang dapur tu dia tak gunakan otak dia kan. Kena guna otak dia. Dia nak masak apa kan. Itu kemahiran berfikir aras tinggi juga lah mak kan. Sebab kita nak atur susun. Lepas tu kena guna 5S kan mak kan. Sisih kan? Apa lagi kan. Susun. Itulah semua yang 5S punya piawaian. Tapi kalau kita bekerja di rumah kan. Kalau kita bekerja di rumah kan, bila nak masak, bila nak apa semua kan, so kita kena rancang lah waktu pukul berapa nak masak kan. Apa kita nak masak. So kalau kita nak masak tu pagi-pagi lagi kita nak apa, hari ni nak buat apa, pagi-pagi lagi kita dah keluarkan semua. Kalau yang patut rebus tu kita rebus lah daripada pagi kan. Sementara kita buat kerja kat rumah kita. Jadi benda ni kita pengurusan. Dan lagi satu yang pengurusan ni kalau pengurusan berbelanja ni, yang kita kena latih diri kita untuk berbelanja secara sistematik ni. Sebab inilah kadang-kadang macam sekarang panik kan. Orang panik nak bila sebut je ni kita panik, takut nanti kita tak ada bahan makanan kan. Tak sepatutnya. Kalau kita planning untuk 15 hari cukup makan kan, kita tidak akan kebuluh lah. Kita sempat, kita tak akan kelaparan dalam rumah kita lah. Cukup. Lagipun mak, tak mungkin zaman sekarang ni tak mungkin kelaparan kalau tak pergi ke pasar raya. Katalah tak ada sebiji telur pun dalam rumah pun. Sekarang dah ada food panda mak. Dia dah ada delivery kan. Dia dah ada macam-macam sekarang. Jadi sama juga bila katakanlah kita membeli barang, kita pun kita juga pertimbangkan sama ada kita akan masak atau tak. Betul tak mak? Betul lah. Kan kata beli banyak-banyak kan. Ada dululah orang ni bagi kat mak, punyalah banyak kat lu bawang kecil tumbuh. Dia letak dalam peti ais kan, dah berapa lama. Dia kata Kak Ramah nak
apa ni, bawang kecil dia dah tumpuk kat long. Tak apa, bagi sini. Dia punya apa tu, dia punya daun tu okey kan. Jadi kadang orang suka berbelanja tapi dia tak masak kan. Dia suka belanja. Jadi ini pun Muni rasa kita kena, bila orang kata tepuk dada, tanya selera. So selera tu pun kita kena tahu selera kita makan di luar ataupun masak. Jadi kalau kita tepuk dada tanya selera tu, selera kita lebih kepada order di luar, tak payahlah beli-beli barang-barang kan yang banyak-banyak. Nanti semua dulu pada ada satu masa dulu bila kat long masa mak ingat kan. Beras tu sampai naik kulat, sampai berkutu kat long. Tak tahu zaman bila mak tak masak lah masa zaman tu, tak tahu masa bila macam mana tu. Tapi mak ingat lah. Masa abah sakit pun kot. Tak tahulah. Berkutu tau naik dia punya beras. Ya Allah, lamanya tak masak kan. Lepas tu habis yang kentang-kentang semua naik daun kan. Naik dia punya tu kan. Jadi kalau kita rasa kita tak, kita bukan jenis yang masak kan, kita order je makan je kat luar kan. Sama juga. Ini mungkin bila ialah dalam situasi panik kan. Bila panik tu kadang-kadang kita tak sempat berfikir. Tak waras. Itu jangan panik kan. Kalau kita panik dalam apa-apa hal pun, kalau kita panik kan, kita tidak dapat berfikir dengan waras lah. Tak berfikir waras dan kita ambil tindakan yang melulu. So sebaik-baik dalam apa situasi lah. Mak ingat kan, mak banyak kali juga yang kena dalam keadaan panik ni kan, dalam keadaan ni. So just kalau bukan dalam part belanja ni yang betul-betul directly kena kan, just diam sekejap. Diam sekejap kan, jangan respon apa-apa, fikir biar dia punya panik tu settle down kan. Nanti kita akan dapat solusi dia. Sebab panik berlaku sebab perkara tu tak biasa berlaku tak kan. Kita tak ada pengalaman dalam hal tu. Misalnya macam bila dalam situasi macam sekarang kan, situasi sekarang ni apabila kawalan pergerakan. Jadi orang tiba-tiba ingat kena beli barang, stok barang kat rumah kena tambah semua kan. Jadi dia lupa yang dia tak masak. Anak-anak pun bukanlah makan ayam, makan telur je kan. Dia terlupa part-part tu kerana panik. Dan lagi tu kan, kerajaan kata tak tutup, supermarket tak tutup, kedai tak tutup, apa semua tak tutup kan. Maknanya adalah, kalau kita dah habis stok kat rumah, kita pergilah beli kan. Pergilah beli. Tapi tak payahlah nak bawa anak beranak kan. Satu family tak payah. Kita je kan seorang pergi beli. Yalah, asalnya tu nak menjarak kan, nak apa, tak bagi orang ramai-ramai rapat-rapat ni kan. Bila dah pergi supermarket tu kan dah berpusu-pusu semua. Jadi yalah, kadang-kadang mak pun tak tahu macam mana orang berfikir kan. Sebab bila panik dia tak berfikir lah. Dia tak sempat berfikir kan. Rushing je. Jadi cadangan mungkinlah apa yang kita boleh buat kan, ialah jadikan macam membeli belah perkara-perkara dalam kehidupan kita tu, jadikan satu gaya hidup. Gaya hidup berhemah tu lah. Maksudnya bila berhemah dia terkawal. Maksudnya bila dalam segi dari bajet kan, kita membeli barang-barang mentah untuk kat rumah tu dalam keadaan terkawal, untuk within the budget. Kita tak beli di luar kemampuan kita kan. Untuk berapa lama kan kita nak beli tu, untuk berapa lama, dan kita dah dapat lah dia punya apa orang kata, dia punya guideline tu kita dah dapat. Untuk kata 2 minggu ni apa yang diperlukan kan, banyak mana. Jadi bila sampai waktu, maknanya kita sampai 2 minggu betul-betul ngam-ngam barang-barang tu habis kan. Dia tidak ada membazir apa-apa lah kan. Jadi itulah bila kita bercerita mengenai strategic buying dengan panic buying. Memang dia punya perbezaan nyata ialah dari segi berfikiran tu lah. Kita menyusun perancangan tu sewajarnya. Bila panic buying memang kita tak sempat berfikir sewajarnya. Kita main terus pergi, terus beli, capai dan apa yang tercapai. Mak pun tak faham loh. Kenapa kita mesti panik? Sebab tu dia bukan, benda ni berlaku tiba-tiba lah.
Tak, bila kata, ialah itu yang mak tak boleh nak faham. Macam misalnya mak saya nak bagi contoh sebab mungkin dari segi kami kita selalu rancang perbelanjaan lah dari segi kami sekeluarga. Contoh panik ni ialah tiba-tiba blackout. Katalah sekarang ni blackout. Ini waktu malam tiba-tiba blackout. Apa yang first mak akan buat? Cari lilin lah kot. Okay. Sekarang kat rumah kita ada lilin tak? Tak ada. Tak ada. Okay. Guna telefon lah. Okay. See, so that's the thing. Bila kita berada dalam keadaan tiba-tiba berlaku, macam contoh tadi blackout kan. So macam mana kita nak buat? Jadi kalau kata the first yang kita ingat lilin kan, kita menggagau satu rumah cari lilin. Sedangkan yang paling senang ialah kita buka lampu di handphone. Okay. Jadi benda-benda tu kalau kita tak biasa, macam mak tak reti di mana lampu kat telefon tu, menggagau juga maknanya kita dah tahu akses kita akses mencari cahaya katalah kan. Mak ingat dah 2 kali Kak Long yang mak ingat lah. Ada satu kali long time ago lah, tahun bila yang kisah Adam tu, yang Adam mengamuk tu, dia tembak polis ke dia tembak apa. Lama lah kat Chowkit dulu kalau ingat. Memang kecoh juga cerita. Masa tu lah Kak Long, mak tengok bas orang yang pergi kerja semua balik Kak Long. Balik semua, orang dah belanja ni. Pasal masa tu ada racism sikit. Sebelum kejadian tu banyak cerita tentang racism ni kan, perkauman ni. Jadi tiba-tiba malam tu berlaku tembakan tu, orang ingat dah bergaduh kan. Jadi besok siang tu memang rushing Kak Long pergi beli ni. Tapi kita, mak dengan abah relax. Ya, tak ada ni. Kita tengok, ya Allah, apalah orang ni pergi. Sebab yalah mak tak faham kan. Tapi dalam situasi tu mungkin macam kita sebagai wartawan, macam mak kan, sebagai wartawan dah biasa berhadapan dengan perkara-perkara uncertainty. Kan, itu sebab bila kita dalam keadaan familiar, biasa dengan sesuatu keadaan yang uncertain, kita dah relax, kita dah ready tau. Kita ready. Kita ada pengalaman ke? Dah ada pengalaman. Jadi untuk orang yang tak ada pengalaman, dia tak ada tools, dia tak ada peralatan dan kemahiran untuk berhadapan dengan situasi mungkin lah. Jadi sama juga macam panic buying. Mereka tak ada pengalaman. Macam kita semua tak ada pengalaman dalam keadaan macam sekarang ni, keadaan COVID-19 ni. Kita tak ada pengalaman ni. Ini pertama kali juga kita dikawal pergerakan kita kan. Dilarang untuk berhimpun beramai-ramai. Jadi benda-benda ni sesuatu yang baru untuk kami kami generasi zaman ni lah. Kita sangat tak biasalah benda-benda ni. Tak tahu sempat tak mak nak cerita. Di kampung abah lah cerita pada tahun 50-an dulu. Di kampung dia di Muar. Memang ada Kak Long. Memang berlaku macam ni lah. Perintah berkurung macam ni. Sebab kampung tu diancam wabak cacar. Wabak cacar berlaku di kampung tu. Dan kematian ni memang kematian je lah yang berlaku. Jadi lagi pula orang masa tu kampung kan. Jadi apa lagi lah masa tu lagilah panik. Patutnya orang kampung panik sebab makanan tak ada kan. Tapi pemerintah bantu hantar makanan apa semua kan. Jadi kita tak perlu risau kan. Dalam keadaan kecemasan ni kita tak perlu risau sangat lah tentang makanan ni. Mesti orang akan bantu kita kan. Dalam situasi sekarang ni, saya fikir itulah satu perkara kita masih boleh membeli kan. Jadi bila kita membeli, kita rancang pembelian kita, rancang ikut keperluan. Itu yang pertama lah, keperluan kita. And then kita sedar dirilah, kalau kita jenis bukan masak, tak perlu nak tiba-tiba nak masak kan. Dia jadi macam hype je. Macam hype, okey, kena masak kan. Tak perlu. Kalau rasa penuh dalam peti ais barang kan, tapi tak masak. Tak perlu kan. Jadi anggap perkara ni anggap situasi macam biasa kan. Maknanya life goes on. Bila kita nak berbelanja satu ikut keperluan, satu belanja ikut kemampuan kita juga. Maknanya dari segi duitnya dan masanya juga. Kalau katalah kita ada anak ramai kat rumah kan, ada 5-6 orang anak kat rumah,
tak sempat nak masak, nak Mm-mm. masak betul-betul lah. Ya. Tak perlulah masak sehingga hidangan diraja. Banyak Mm-mm. beberapa Mak beberapa ingat satu, hidangan. kalau ada ni, kalau ada anak kecil, ada baby, atau mungkin keperluan macam dia punya lampin pakai buang, dia tu kena standby lah susu dia. Ya, itu keperluan yang urgency lah. Maksudnya sebenarnya yang paling penting ialah untuk kanak-kanak dan juga orang tua. Orang tua. Lagi pula kalau mereka dalam keadaan uzur, orang yang tua pakai inilah, lampin pakai buang. Ni kena, itu memang mesti stock up. Sebab lampin, sebab saya dah ada pengalaman dengan ayah, dengan abah, lampin pakai buang orang dewasa kadang susah nak cari, habis stok. Lepas tu susu, katakanlah susu untuk anak, itu memang mesti. Susu untuk orang tua kalau memerlukan. Jadi Mak mungkin dalam 30 saat lagi, Mak ada nak tambah apa-apa lagi ke? Tak ada kot lah, dah banyak dah Mak cakap. Jadi untuk para penonton, kawan-kawan saya, kawan-kawan kami di luar sana kan, saya harap kita menerima situasi ini, situasi COVID-19 sebagai satu pengalaman baru untuk kita ambil iktibar. Jadi iktibar ni maknanya ini dalam keadaan krisis lah. Bila krisis maknanya kita perlu berhadapan dengan satu strategi baru. Jadi salah satunya ialah dari segi berbelanja lah. Jadi bila kita berbelanja secara berhemah. Pilih barang-barang mengikut keperluan dulu, keperluan dan juga urgency tadilah, seperti keperluan orang tua dan juga kanak-kanak. Dan selepas tu bila teringin kan, bolehlah beli kan. Itu keinginan lah, bukan keperluan. Tapi mungkin juga keinginan tu boleh ditahan dululah, ataupun gunakan Foodpanda ataupun servis-servis yang lain lah, yang boleh penghantaran makanan. Itu lebih selamat, lebih memudahkan. Jadi jika ada sebarang komen dan cadangan untuk kami, boleh letak di bahagian komen. Jadi sehingga di lain masa, saya Mimi Saleh dan Mak Hajar Rahmah, sehingga ke siaran Semak MNM yang akan datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.